KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, subhanallah, sedapnya suara. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tapi kan Hakim, ayat terakhir tu mungkin kita boleh tahu ada sedikit bacaan yang lebih bagus lagi. Oh, ya ke Ustaz? Di bahagian yang mana ya Ustaz? Jom, kalau nak tahu, jom kita masuk kelas. Okey. Jom murid-murid kita belajar dengan Ustaz. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot Menengah Atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Baik, hari ini kita nak belajar tentang Maharat Al-Quran tingkatan 5 iaitu berkaitan ibtidak bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Muhtashid Muhammad Ngadil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Hakim, sihat? Alhamdulillah makin sihat Ustaz. Allah, Masya Ustaz, apa Allah. khabar? Alhamdulillah sihat. Baik. Kalau Hakim sihat, saya pun sihat. Alhamdulillah. Ini kali pertama saya dengan Ustaz. Baik, Ustaz, saya dipahamkan juga kita bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke Ustaz? Betul Hakim. Boleh ke Ustaz perkenalkan mereka kepada kami? Boleh insya-Allah. Silakan Ustaz. Okey, baik. Di sebelah kanan kita iaitu yang atas iaitu Hidayah. Okey, Hidayah, lambai sedikit. Lambai tangan. Okey. Di bawahnya Ibrahim, lambai tangan Ibrahim. Hai Ibrahim. Okey, yang di sebelah kiri yang atas adalah Anwar. Lambai tangan Anwar. Okey, dan di bawah tu adalah Mumtaz. Silakan lambai tangan Mumtaz. Okey, baik. Dua kumbang, dua bunga Ustaz ya. Masya-Allah, seimbanglah Ustaz ya. Okey, baik Ustaz. Tadi pada permulaan Ustaz ada tegur bacaan saya. Ustaz kata ada bahagian yang kurang baik. Jadi Ustaz, di manakah bahagian tersebut? Silakan Ustaz. Kalau Hakim nak tahu, mari jom kita masuk kelas insya-Allah sekarang. Baik Ustaz. Silakan saya serahkan kelas ini kepada Ustaz. Baik. Saya mulakan. Insya-Allah tajuk pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan ibtidak. Apa itu ibtidak? Ibtidak kita kenal dulu. Sesuatu perkara kita tak boleh tahu melainkan dengan pengenalan. Betul. Jadi tak kenal maka tak cinta. Ya. Baik, ta'arif dia. Ta'arif dia adalah yang pertama dari segi bahasa. Lughatan ni maksudnya bahasa. Jadi dari segi bahasa, asy-syar'u waftitahu syai'in. Asy-syar'u waftitahu syai'in. Murid-murid boleh ikut ustaz. Asy-syar'u waftitahu syai'in. Maksudnya apa? Asy-syar'u itu adalah permulaan, waftitahu adalah pembukaan, asy-syai'in ialah sesuatu. Maknanya kalaulah contoh, saya ambil contoh, kita dapat kotak bukusan. Kita kena mulakan dengan bukusan itu dengan buka dengan elok. Kita ambil pisau, kita potong, kita potong elok-elok kan. Kalaulah kita koyak je macam tu, maknanya barang tu pun, kotak tu pun hancurlah. Betul. Jadi tak cantiklah. Jadi begitulah juga dengan ibtidak. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada istilah.
istilah ni adalah lebih kepada praktikal dalam ilmu maharatul Quran. Baik, apa dah istilah? Asy-syuru'u fil qira'ati ba'dal qat'i awil waqfi. Sekali lagi, asy-syuru'u fil qira'ati ba'dal qat'i awil waqfi. Apa maksud dia? Asy-syuru'u itu adalah permulaan fil qira'ati dalam bacaan ba'dal qat'i selepas potong. Qat'i ini maksudnya kita berhenti sadaqallahul azim. Kita pun pergi tandas, kita makan kan. Itu qat'i. Okey, awil waqfi ataupun berhenti. Jadi itulah istilah dari segi ibtida'. Maknanya ibtida' ni kita nak mulakan bacaan. Kita nak mulakan bacaan. Bagaimana kita nak mulakan bacaan? Jadi biasanya kadang-kadang kita pun dalam pembelajaran kadang-kadang ditaksir atau diuji oleh guru-guru kita. Supaya apa? Supaya menilai sama ada pelajar ini dapat menguasai ataupun tidak. Okey, baik. Insya-Allah kita ada dalam pentaksiran ada kisim alif, ada kisim ba. Ada kisim alif, ada kisim ba. Jadi kisim ba ni biasanya akan berada selepas daripada kisim alif lah. Okey. Jadi mungkin ada soalan yang boleh diuji kepada murid dalam pentaksiran seperti berikut. Ma ta'riful ibtida' lughatan wastilahan. Sekali lagi, ma ta'riful ibtida' lughatan wastilahan. Maksud dia, apakah ta'rif ibtida' dari segi bahasa dan juga istilah. Jadi teknik kalau kita nak menjawab ni, kita lihat yang pertama adalah markah dia. Markah dia bagi darajatan. Darajatan ni maksudnya dua markah. Bermaksud dia nak dua. Dia nak dua. Sebab tu dia kata lughatan wastilahan. Jadi dia nak yang pertama kita kena bagi lughatan. Jadi Ustaz nak seorang volunteer untuk jawab. Okey, murid-murid yang boleh volunteer untuk jawab soalan ini. Siapakah dia? Angkat tangan. Okey, saya minta. Ya, Ibrahim, bagus. Kita bagi pujian, insya-Allah. Terbaik, baguslah. Okey, terbaik Ibrahim. Okey, Ibrahim, silakan jawab Ibrahim. Baiklah, untuk lughatan asy-syar'u waftitahu asy-syai'in. Okey, bagus. Mumtaz. Mantaplah kamu. Ahsanta. Baik. Kita tengok jawapan dia. Betul. Okey, bagus. Baik. Istilahan. Ibrahim, sekali lagi. Istilah pula. Untuk istilahan pula, asy-syuru' fil qira'ati ba'da al-qat'i awil waqfi. Masya-Allah. Betul ke Ustaz? Mantaplah. Baguslah anak-anak murid Ustaz kali ini. Semuanya aktif dan pantas menghafal. Okey, kita lihat tengok. Istilahan syuru'u fil qira'ati ba'dal qat'i awil waqfi. Jadi soalan itu dia nak dua. Jadi kedua-dua kehendak soalan telah pun dijawab oleh Ibrahim dengan keadaan yang bagus. Kita berikan tepukan kepada Ibrahim. Tahniah kepada Ibrahim atas jawapan yang betul. Seterusnya Ustaz, soalan yang berikut. Soalan yang berikut. Jadi sebelum tu kita pergi soalan berikut, kita lihat dulu ada keyword-keyword yang kita perlu hafal. Sebab apa? Istilah dengan lughah ni sama. Lughah tu dengan istilah sama. Jadi kita nak lihat apakah keyword yang perlu pelajar dapatkan. Iaitu yang pertama asy-syar'u. Okey, dan yang kedua asy-syuru'u. Asy-syuru'u. Jadi itulah keyword yang perlu kamu hafal selepas kamu nak jawab nanti. Baik. Okey, baik. Jadi itu dua perkataan yang perlu kita ambil perhatian, asy-syar'u dan juga asy-syuru'. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika boleh? Boleh, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM
Okey, baik. Dalam bab ibtidak ada hukum hakamnya dan segmen ini kita nak belajar tentang hukum-hukum ibtidak bersama dengan ustaz kita, Ustaz Muhtashid. Okey ustaz, apakah hukum-hukum ibtidak ustaz? Baik, terima kasih Hakim. Sama-sama ustaz. Okey, jadi kita teruskan pembelajaran kita. Boleh ustaz, silakan. Baik, yang pertama kita kena kenal dulu bahagian-bahagian ibtidak tersebut. Okey. Aqsamul ibtidak. Bahagian pertama adalah ibtidaul hasan. Dari segi bahasa hasan ni baiklah, baik. Jadi kita lihat apa ta'rifat dia. Al-ibtida'u bi kalamin mustaqillin yuwaddihu ma'na. Al-ibtida'u bi kalamin mustaqillin yuwaddihu al-ma'na. Apa maksud dia? Iaitu memulakan kalam ataupun ayat yang baru mustaqillin, berkait rapat dengan ayat sebelum dia. Kerana apa? Yuwaddihul ma'na. Sebab untuk menjelaskan makna. Itu dia. Itu fungsi ibtidak hasan ni. Jadi kalau kita murid-murid di rumah sana, kalaulah kita dapat mempraktikkan ibtidak hasan, sangat bagus. Betul. Sangat bagus. Baik. Okey, jadi itu adalah ibtidak hasan. Ibtidak yang kedua adalah ibtidaul qabih. Apa maksud luar dari segi qabih itu adalah yang buruklah. Tapi kita nak lihat dulu apakah ta'rifat dia dalam maharatul Quran. Baik. Al-ibtida'u bi kalamin lam yatimma ma'nahu li ta'alluqihi bihi lafzan wa ma'nan aw ifadatan ma'nal fasidi. Apa maksud dia? Memulakan kalam, iaitu ayat Quran kita nak baca, lam yatimma, tidak sempurna maknanya. Tidak sempurna maknanya. Lita'alluqihi bihi lafzan. Sebab kerana tersangkut, makna berkait dengan lafaz dan makna, ataupun ifadatal ma'nal fasidi, membawa kepada makna yang rosak. Jadi ibtidak qabih ini dia akan membawa ayat tersebut maksud yang rosak, makna yang rosak. Jadi tak eloklah. Okey, baik. Habis berkenaan dengan ibtidak hasan dan juga ibtidak qabih. Ustaz Arab murid-murid dapat tangkaplah apa itu ibtidak hasan dan juga ibtidak qabih. Baik. Seterusnya adalah ahkamul ibtidak. Hukum-hukum ibtidak. Hukum ibtidak yang pertama adalah hukum kepada ibtidak hasan. Ibtidak hasan, hukum dia hukmuhu yajuz. Okey, maknanya hukum dia harus dibolehkan. Maksudnya kita boleh guna hukum ibtidak hasan ni. Okey, macam Hakim baca tadi tu sebenarnya ibtidak hasan. Oh, boleh ke ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Maksud tercapai lagi makna dia tu. Okey. Okey. Baik. Ibtidak yang kedua, hukum dia ibtidak qabih. Okey, ibtidak qabih samalah dengan maksud dia. Buruk. Bila buruk, la yajuz. Tak harus, tak dibolehkan. Hukum dia tidak dibolehkan. Walaupun tidak dibolehkan, tetapi dia tidaklah sampai kepada haram. Tidaklah sampai kepada haram. Sebab kita kena lihat juga niat pembaca itu. Kalau pembaca itu sengaja dan dia faham ayat tersebut, maka dia akan jatuh syirik. Okey. Contoh Uzairun ibn Allah, kan? Dia mengatakan Uzair itu anak Allah dengan sengaja. Dia Kita tahu tanya, maksud dia. Ya, dia tahu maksud dia. Maka dia boleh jatuh syirik. Baik. Wal iyazubillah. Jadi itu jadi dia haramlah. Tapi yang ni la yajuz ni maksudnya dia tidak tahu makna, tapi dia memang nak mula dengan Uzairun ibn Allah. Itu sebagai contoh. Faham. Baik. Seterusnya, mungkin di sana terdapat soalan ataupun pentaksiran yang ada dalam soalan. Baik. Soalan dia adalah seperti berikut. Ini lebih kepada kisim alif. Kisim alif. Kisim alif ni adalah soalan pilihan. Soalan pilihan. Kita boleh pilih jawapan-jawapan yang telah disediakan. Jadi biasanya dia ada pengganggu dia. Ya, betul. Dia ada pengganggu dia. Jadi di sini pengganggu dia 3 lah. Haram, yajuz, la yajuz. Okey. Jadi tadi kita belajar dalam hukum ibtidak dia tidak ada haram. Jadi haram ni kita secara automatik dah tak ada lah. Dah tak ada lah. Betul. Jadi antara dua lah, sama ada yajuz ataupun la yajuz. Bagi soalan ni Ustaz nak seorang volunteer untuk menjawab. Okey. Siapa dia? Siapa Angkat yang tangan. nak membantu ustaz?
Ya, okey, Mumtaz. Masya Allah, nama Mumtaz. Betul, ni. nama Mumtaz ni. dah. Confirm dah. Kan? Okey, silakan. Mumtaz. Okey, silakan. Hukum ibtida'u qabih la yajuz. Masya La Allah, yajuz. bagus. Betul ke, Ustaz? Betul. Tepat sekali. Mumtaz. Tahniah, Mumtaz. Ahsanti. Masya Mumtaz, Allah. Mumtaz. Double Mumtaz. Double Mumtaz. InsyaAllah. Amin. Kita doakan supaya dia jaya, Mumtaz. Okey. Baik. Jawapan dia adalah la yajuz. Ni jawapan dia lah. Tidak diharuskan, ya, Ustaz? Tidak diharuskan sebab qabih. Baik. Mungkin ada satu lagi soalan. Baik, soalan dia berkenaan dengan ibtida' hasan. Hukmul ibtida'ul hasan. Baik, Ustaz nak seorang lagi pelajar untuk volunteer jawab. Okey, angkat tangan siapa dia? Baik, bagus. Anwar. Okey, terima kasih Anwar. Okey, Anwar. Hukmul ibtida' hasan. Apakah dia? Jawab. Silakan. Hukmul ibtida'ul hasan yajuz. Yajuz, bagus. Okey, jawapan dia bagus. Okey, tepukkan tangan kepada berikan. Tahniah, Berikan tahniah Anwar. kepada Anwar. Bagus. Mantap. Okey. Okey, Ustaz. Bila sebut juga tentang ibtida' hasan dan qabih ini kan. Ya. Mungkin ada contoh, Ustaz, bagi qabih dan hasan supaya lebih mudah faham, Ustaz. Adakah contoh untuk hasan dan qabih? Ada. Kalau nak tahu lagi contoh, kita pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, macam tadi Ustaz sebut Uzair bin Allah, itu qabih atau hasan? Qabih. Dan dalam surah Fatihah, kadang-kadang saya dengar ramai yang membaca seperti ini, Ustaz. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia berhenti, kemudian disambung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jadi itu di bahagian mana, Ustaz? Itu ibtida' hasan. Sebab dia masih lagi bersangkut paut dengan ayat sebelum dia dan tidak merosakkan maksud ayat. Okey, dia tidak baik. merosakkan maksud ayat. Iaitu ibtida' hasan, dibolehkan, tak ada masalah. Okey, baik, Ustaz. Jadi apakah rumusan untuk segmen kali ini? Bagi saya, kita kena kenal hukum-hukum setiap ibtida' tersebut. Kalau kita tidak kenal hukum dia, kita akan sambil lewa membaca Al-Quran ikut apa yang kita nak. Ya. Walhal sebenarnya keadaan tersebut mungkin boleh jadi qabih, boleh jadi hasan. Jadi secara ringkasnya kita kena tahu hukum dan juga ilmu sesuatu terjemahan ayat tersebut. Kalau boleh saya sarankan murid-murid di rumah gunakan Al-Quran terjemahan. Sekarang dah ada Quran perkata, betul tak, Ustaz? Betul, Ustaz. Jadi mudah, sekarang sangat mudah. Jadi kita cari Al-Quran yang ada terjemahan atau lebih mudah lagi Al-Quran yang ada terjemahan perkata. Itu lebih bagus. Okey, baik. Jadi bila kita membaca Al-Quran dengan ilmu, barulah kita boleh membaca dengan bacaan yang betul. Baik, kita nak berehat sekali lagi, boleh, Ustaz? Boleh, tak masalah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Dalam bab ibtida' ada satu bab iaitu berkaitan ibtida' hasan dan juga ibtida' qabih. Jadi untuk segmen ini kita nak belajar tentang bahagian-bahagiannya bersama dengan ustaz kita. Okey, Ustaz. Apakah bahagian-bahagian ibtida'? Baik, boleh saya mulakan, Hakim? Boleh, Ustaz, silakan. Okay, terima kasih, Hakim. Baik, seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan bahagian-bahagian ibtida'ul hasan, iaitu anak-anak kepada ibtida' hasan. Dia ada anak dia kan. Baik. Iaitu yang pertama ibtida'ut tam. Ibtida'ut tam. Baik, ibtida' tam. Yang keduanya adalah ibtida'ul kafi. Ibtida'ul kafi. Yang seterusnya, yang terakhir, yang ketiga al-ibtida'ul hasan. Jadi tiga bahagian ibtida' ini adalah milik kepada ibtida'ul hasan dan secara automatik dia dibolehkan. Dia dibolehkan. Okey, sebab dia masuk dalam kategori ibtida'ul hasan. Baik. Kita kenal dulu apa itu ibtida' tam. Okey. Okey, tak apa.
mungkin dalam pentaksiran nanti murid-murid akan diuji dalam kisimba. Kita masuk dalam bahagian perujian pentaksiran. Baik, yang pertama dalam kisimba kemungkinan akan keluar soalan berikut. Yanqasimul ibtida'u ila salasati aqsam. Yanqasimul ibtida' ila salasati aqsam. Terbahaginya ibtida' itu kepada 3 bahagian. Jadi soalan dah bagi tahu jawapan, tetapi apa dia? Wama hiya. Ya, betul. Apakah dia? Itu yang Apa kita nak. yang 3 itu? Okey. Jadi seperti biasalah, kita akan lihat dulu dia punya darjat dia ataupun dia punya markah. Okey. Markah yang diberi adalah salasah darajat. Jadi dia bagi 3 markah di situ. Jadi dia nak berapa? Dia nak 3 lah. Sebab dia bagi 3 markah. Jadi Ustaz nak murid yang volunteer untuk jawab soalan ni, sila angkat tangan. Okey, siapa yang nak mencuba? Baik, Hidayah. Bagus. Okey. Silakan Hidayah. Ibtida'ul tam, ibtida'ul kaf dan ibtida'ul hasan. Okey, betul bagus. Ke, Ustaz? Alhamdulillah berjaya dapat ingat ketiga-tiga bahagian ibtida' al-hasan. Ya, tahniah Okey, Hidayah. tahniah Mumtaz ahsanti. Okey, bagus. Okey. Baik, kita lihat jawapan dia. Betul. Al-ibtida'ut tam yang pertama dan yang keduanya al-ibtida'ul kafi dan yang terakhir yang ketiga al-ibtida'ul hasan. Okey. Jadi kalau dapat jawab ketiga-tiga ni dapatlah tiga markah. Tak kisah apa kalau tak ingat, kita tak ikut turutan pun tak ada masalah. Boleh Ustaz Boleh. Asalkan kita jawab ikut kehendak soalan. Baik. Baik, yang seterusnya. Okey, kita kenal dulu al-ibtida'ut tam. Apakah dia al-ibtida'ut tam? Ibtida' tam tu apakah dia? Al-ibtida'u bi kalamin mustaqillin tamin la yata'alluqu bima qablahu lafzan wa ma'nan. Okey, sekali lagi. Al-ibtida'u bi kalamin mustaqillin tamin la yata'alluqu bima qablahu lafzan wa ma'nan. Apa maksud dia? Al-ibtida'u bi kalamin, permulaan ibtida' dengan kalam. Mustaqillin, yang tertentu. Maknanya bebaslah. Tamin lahu, tamin yang sempurna. La yata'alluqu bima, tidak ada kaitan, tidak ada sangkut paut bima qablahu lafzan wa ma'nan, dengan ayat sebelum dia, sama ada dari segi lafaz dan juga makna. Maksudnya ibtida' tam ni permulaan yang baru, maknanya ayat yang baru, betul, cerita yang baru. Kita tengok dulu dia punya contoh. Tadi Hakim tanya apa contoh-contoh. Ni dah kita bagi tahu contoh ni kan. Baik, Ustaz. Baik. Dalam surah Al-Ahqaf terdapat satu firman Allah Subhanahu wa taala, wazkur akha 'adin iz anzara qaumahu bil ahqaf. Okey? Jadi perkataan yang merah ni adalah ibtida'ut tam. Sebab apa? Lianna hadhihi al-ayah ibtida'u liqissati Hud alaihi salam wa qaumuhu. Kerana ayat ini telah dimulakan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam dan juga kaum dia. Jadi dia dah masuk satu cerita yang baru, menceritakan pula kisah Nabi Hud alaihi salam dengan kaum dia, ya Hakim. Sebab sebelum ayat tu dia cerita tentang orang kafir, orang musyrik. Jadi tiba-tiba cerita pula Nabi Hud kan. cerita baru lah. Cerita baru lah. Jadi itu dinamakan ibtida'ut tam. Baik. Okay? Baik. Seterusnya al-ibtida'ul kafi. Al-ibtida'ul kafi. Apakah dia ibtida'ul kafi? Baik. Kita lihat dia punya ta'rifat dia. Yang al-ibtida'u bi kalamin mustaqillin tamin lahu ta'alluqu bima qablahu min haitsul ma'na dunal lafzi. Sekali lagi, al-ibtida'u bi kalamin mustaqillin tamin lahu ta'alluqu bima qablahu min haitsul ma'na dunal lafzi. Saya saja je baca 2-3 kali ni sebab apa? Kadang-kadang pelajar nak catat baris kan. Sebab dalam buku teks tak ada baris. Kan? Jadi kita bagi peluang supaya dia dapat baris dan dia boleh hafal dengan mudah. Betul. Okey. Sebab dia orang memang semua budak dah tahfiz hafal Quran. Senang Ustaz. Senang kan. Jadi baik.
Baik, apa dia maksud dia? Al-ibtida'u bi kalamin, iaitu permulaan kalam, bacaan, mustaqillin, yang tertentu, bebas. Tamin lahu, yang sempurna baginya, ta'alluqu bima qablahu, ada sangkut paut dengan sebelumnya, min haisul ma'na dunal lafzi, dari segi makna tetapi tidak pada lafaz. Maksudnya dari segi makna ada sangkut paut tetapi tidak pada lafaz. Baik. Okey, kita lihat contoh dia. Baik, misal ibtida'ul kafi. Apakah contoh dia? Dalam suratul Baqarah ayat ke-17, masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu ila akhiril ayah. Dia cerita tentang orang-orang musyrik, orang munafik. Sebab tu dia kata li'annahu bita'alluqu min nahiyatil ma'na bima qablahu min qawlihi ta'ala. Dia ada sangkut paut, dia ada cerita, masih lagi sambungan cerita daripada ayat sebelum dia, iaitu ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Jadi dia cerita ulaikal ladzi itu adalah cerita tentang orang-orang munafik. Masih berkaitan Lagi. Kemudian Allah Taala mulakan pula dengan perumpamaan orang-orang munafik ni macam mana. Yang mana dia ni seumpama membakar api, tetapi Allah Taala hilangkan cahaya api tersebut dan biarkan mereka dalam keadaan gelap gelita. Jadi yalah, ada api, cahaya tak ada. Macam mana, pelik kan? Jadi dalam keadaan gelap gelita, jadi Allah Taala berikan perumpamaan orang-orang munafik begitulah. Jadi ibtida'ul kafi ni dia ada sangkut paut dengan ayat sebelum tu. Okey. Baik. Okey. Selepas kita belajar ibtida' kafi, ibtida' tam, apa kata saya ustaz nak uji pelajar-pelajar kita? Boleh ya Hakim? Okey, bagaimana murid-murid sudah bersedia? Kalau sudah tunjuk sedikit, sudah begini. Tunjuk. Oh, terbaik. Alhamdulillah, diorang aktif pula pagi petang ni. Biasa petang-petang ni pelajar dah penat pun semua. Diorang okey, steady je. Okey, Ustaz, soalannya? Okey, dalam kisim ba, kemungkinan akan ada satu contoh soalan. Baik. Mayyiz bainal ibtida' tam wa ibtida' kafi. Bezakan di antara ibtida' tam dan juga ibtida' kaf. Baik, Ustaz nak seorang volunteer untuk jawab soalan Ustaz. Siapa ke dia? Angkat tangan. Baik, Ibrahim. Ibrahim, bagus Ibrahim. Okey. Okey, baik. Ibrahim, macam mana kita nak jawab soalan? Kita lihat dulu dia punya markah. Okey, markah dia apa? Darajatan. Dua markah. Okey, dua markah. Jadi bila dua markah dia nak dua jawapan yang betul. Baik. Ustaz nak Ibrahim cuba jawab. Sama ada dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Apakah dia? Silakan Ibrahim. Ibtida' tam adalah ibtida' yang lengkap dan tidak ada bersangkut paut dengan ayat yang sebelumnya. Okey. Itu ibtida' tam. Okey. Ibtida' kafi? Ibtida' kafi pula dia lengkap juga, tetapi dia ada bersangkut paut dengan ayat yang sebelumnya. Okey, bagus. Alhamdulillah, bagus. Mumtaz. Ahsanta. Bagus. Ibrahim. Okey, Ibrahim. Okey, angkat. Okey. Okey, Ustaz, bagaimana dengan jawapan Ibrahim? Jawapan dia betul. Okey, tam. Apakah dia? Mustaqillin tamin la yata'alluqu bima qablahu lafzan wa ma'nan. Itu tam. Maksudnya dia tersendiri dan dia tidak ada sangkut paut dengan ayat sebelumnya dan sama ada dari segi lafaz ataupun makna. Baik, kafi pula mustaqillin tamin lahu ta'alluqu bima qablahu min haisul ma'na dunal lafzi. Ada sangkut paut, ada kaitan. Cumanya dia itu masih lagi ada sangkut paut dengan ayat sebelum dia, dari segi makna tetapi tidak pada lafaz. Jadi kaedah menjawab mesti kita ada teknik dia, betul? Kita ada teknik dia dan juga teknik menghafal pun kena ada. Betul, setuju. Jadi kita kena tengok keyword dia. Baik, dalam keyword yang saya letak ni, yang warna merah ini adalah keyword dia. La yata'allaqu dan juga lafzan wa ma'nan. Ni pun lahu ta'alluqu makna dunal lafzi. Jadi apa yang perlu murid-murid ingat, kena hafal dan kena faham adalah la yata'alluqu bagi tam. La yata'alluqu bagi tam. Adapun bagi kafi lahu ta'alluqu, beza dia
la dengan lahu. Betul. Itu saja. Cuma hujung tu yang tam lafzan wa ma'nan ataupun dan kafi pula makna dunal lafzi. Okey. Mudah. Betul. Kita kena ada teknik baru kita cemerlang kan. Betul, dan mudah nak hafal Ustaz. Ya, betul nak hafal. Okey. Baik. Seterusnya, okey, kisim alif. Okey, kisim alif. Soalan kisim alif adalah pilihan. Biasanya soalan dia adalah soalan pilihan. Baik, soalan yang ada ini adalah didatangkan petikan ayat Al-Quran. Jadi pelajar kena jawab soalan berdasarkan petikan ayat Al-Quran tersebut. Jadi, siapa volunteer nak cuba jawab soalan ni? Silakan. Angkat tangan. Mumtaz. Bagus. Mumtaz. Sekali lagi. Mumtaz. Okey, Mumtaz. Okey, cuba jawab soalan yang Ustaz bagi ni. Silakan. Huwa al-ibtida'u tam. Okey, jawapan dia huwa al-ibtida'u tam. Bagus. Okey. Kenapa tam? Sebab dia cerita tentang cerita baru, iaitu berkenaan dengan kaum Ad, iaitu bagi Nabi Hud alaihi salam. Yeah. Okey. Jadi jawapan dia adalah al-ibtida'u tam. Cuma yang ni dia punya macam salah, pengganggu kan. Ni pengganggu Betul. semua ni. Okey. Jadi kita kena faham apa yang ada dalam soalan tersebut, barulah kita boleh jawab dengan mudah, insya-Allah. Okey, terima kasih Mumtaz. Okey, ahsanti. Okey, tahniah Mumtaz. Okey. Baik. Seterusnya Ustaz. Seterusnya al-ibtida'ul hasan. Baik. Al-ibtida'ul hasan, al-ibtida'u bi kalamin yufidul ma'na walakinnahu ghairu tamin li ta'alluqihi bima qablahu lafzan wa ma'nan, iaitu permulaan kalam yang memberi faedah kepada makna, tetapi walakinnahu ghairu tamin, tidak sempurna. Kerana apa? Kerana bersangkut paut dengan lafaz dan juga makna. Okey, dia masih lagi sempurna, tetapi dia tidak itu sempurna dengan baguslah, dengan betul. Yeah. Okey, ibtida' hasan. Baik. Misal ibtida' hasan iaitu al-ibtida'u wal ansab wal azlam ba'da al-waqfi. Maknanya dia mulakan bacaan pada wal ansab. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi dia mula pada wal ansab. Okey, dia mula dengan wal ansab. Jadi wal ansab ni adalah ibtida'ul hasan. Ibtida'ul hasan. Kenapa ibtida'ul hasan? Sebab dia masih lagi cerita tentang ni al-khamru wal maisir. Okey, al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Macam kita lah. Saya makan ayam dengan daging, dengan telur, dengan kicap. Ya. Jadi itu semua dengan tu semua hasan. Betul. Okey. Jadi di situ ya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu meminum arak, berjudi, meniup nasib dan juga membuat kerana itu adalah rijsun, iaitu kotoran, benda yang buruk. Okey. Itu adalah ibtida'ul hasan. Okey. Baik, ibtida'ul qabih. Al-ibtida'u bi kalamin la yutimma ma'nahu li ta'alluqihi syadidi bima qablahu lafzan wa ma'nan. Aw ibtida'u bi kalamin yufidul ma'na al-fasidi wa la yajuzu al-ibtida'i bihi. Iaitu permulaan kalam yang tidak sempurna kerana berkait sangat dengan apa yang ada lafaz sebelum itu dan juga makna. Ataupun bermulanya kalam, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan faedah kepada makna yang rosak. Maknanya rosak terus makna. Wala yajuzul ibtida'u bihi, dan tidak dibolehkan memulakan bacaan pada ibtida' qabih. Contoh ibtida' qabih. Baik. Macam saya kata tadi, Uzairun ibn Allah, inilah dia. Inilah dia punya Ini contoh bagi qabih. Tak bolehlah kita mula dengan Uzairun ibn Allah seolah-olah kita kata Uzair itu adalah anak Allah. Jadi rosaklah punya maksud ayat tersebut. Baik. Tadribat limaza yamna'u ibtida' qabih fi tilawatil Quran. Apakah kerana apa ditegah ibtida' qabih dalam bacaan Al-Quran? Baik. Jawapan dia adalah, okey, minta seorang baca, seorang jawab. Okey Ustaz, kalau saya nak mencuba boleh. untuk soalan ni boleh ke Ustaz? Boleh. Bila tengok Ibrahim yang lain jawab, saya pun rasa macam nak jawab Ustaz. Boleh. Baik. Untuk yang jawapan ini bagi saya ialah li'anna fi fasad fil makna ma'a su'il adab ma'allah. Bagus, terima kasih. Baguslah mana. Baru dengar dalam ni dah faham dah. Kerana rosaknya makna dan juga teruk adab dengan Allah. Maknanya adab tu rosak teruk. Kita tak ada adab dengan Allah Taala. Betul. Itu dia punya sebab larangan dia. Okey. Baik.
Ijadah maksudnya dia akan dapat darajatan, iaitu dua markah insya-Allah. Okey Ustaz, apakah rumusan untuk segmen ini? Baik, rumusannya sebagaimana yang saya maklumkan sebelum ini, maknanya kita kena tahulah, maknanya setiap kali kita baca Al-Quran mestilah kita tahu makna sesuatu ayat tersebut supaya tidak merosakkan maksud ayat dengan apa yang kita baca tadi. Betul. Jadi setiap apa yang kita baca kita kena fikir sama ada betul ataupun tidak ibtidak yang kita praktikkan supaya maksud yang kita baca itu tercapai. Ya, baik. Bila tercapai baru dapat pahala Ustaz. Betul. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Orang kata kalau kita dah belajar dan kita dah faham, kenalah praktikalkan dalam pembacaan. Jadi untuk segmen ini kita nak dengarkan bacaan-bacaan dari murid-murid kita. Betul kan Ustaz? Betul. Okey, jom kita dengarkan. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah murid-murid seperti yang dikatakan oleh Ustaz Hakim tadi, kita akan teruskan kepada praktikal bacaan Al-Quran. Baik, dalam slide Ustaz, saya ada letakkan petikan ayat Al-Quran daripada Suratul Mujadilah ayat 7 hingga ayat 11. Jadi, Ustaz minta volunteer untuk baca ayat yang ke-7 dulu. Siapakah dia? Tolong angkat tangan. Hidayah. Baik, Hidayah. Bagus, Hidayah. Semoga Hidayah terus. Yalah, hidayah milik Allah. Silakan Hidayah. Baik, Hidayah. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah, bacaan yang bagus daripada Hidayah. Baik Hidayah, selepas kamu baca, boleh Ustaz uji kamu ya. Nak tahulah kamu ni faham atau tidak. Baik, kalimah yang bertanda merah yang pertama, alam tara'a. Alam tara'an Allah. Itu apakah itu ibtidak di situ? Cuba bagi jawapan ibtidaknya. Hidayah. Ibtidak uttam. Ibtidak uttam. Sebab apa? Sebab dia berada di awal ayat. Sebab dia berada di awal ayat dan dia cerita baru. Allah Ta'ala ceritakan tentang bahawasanya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada di langit, apa ada yang di bumi. Allah Ta'ala dah tahu. Okey? Nak cerita itu. Okey, wala khamsatin, kalimah yang kedua, apakah dia ibtidak di situ berlaku? Hidayah. Ibtidak hasan. Ibtidaul hasan, bagus. Hidayah. Jadi di situ adalah ibtidaul hasan sebab dia ataf waw tersebut masih lagi ada pada kalimah yang diceritakan tadi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Rabi'uhum tu adalah ataf pada wala khamsatin. Baik. Kemudian wala adna min zalik. Okey, kalimah yang ketiga, apakah dia kalau kita ibtidak di situ, Hidayah? Ibtidak hasan. Ibtidak hasan. Sebab apa? Sebab waw itu masih lagi ataf kepada khamsah. Jadi dia ada kaitan lagi dengan ayat sebelum dia. Baik, seterusnya summa yunabbi'uhum. Okey, summa yunabbi'uhum ibtidak apa? Hidayah. Ibtidak kaf. Ibtidak kaf. Sebab apa? Sebab summa itu dia dah cerita baru, cumanya dia masih lagi ada sangkut paut dengan ayat sebelum tu, kalimah sebelum tu. Jadi di situ adalah ibtidak kafi. Okey, bagus. Terima kasih Hidayah. Tahniah. Kamu dapat cam dengan betul, dengan alhamdulillah. Jadi tepuk tangan bagi Hidayah, insya-Allah. Okey, tepukan untuk Hidayah, sahabat kita. Bagus.
Bagus Hidayah. Okey. Baik. Ayat seterusnya ayat yang ke-8. Siapakah dia yang nak baca petang ni? Sila angkat tangan. Ibrahim. Masya-Allah. Laju angkat tangan. Okey. Ibrahim, betul. silakan. Silakan Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey, bagus Ibrahim. Baik Ibrahim, jadi Ustaz nak uji kamu sedikit Baik Ibrahim, tadi kamu ada mula dengan wa maksiatir rasul, kamu berhenti pada wal udwan dan kemudian kamu sambung dengan wa maksiatir rasul. Walaupun tak ada tanda merah di situ, okey Ustaz nak lihat kamu faham ke tidak wa maksiatir rasul tu ibtidak apa Ibrahim? Ibtidak Hasan. Bagus, Ibtidak Hasan. Masya-Allah, dia tahu. Okey, mana dia faham dah. Okey, wa maksiatir rasul itu ataf pada wa yatanajau. Okey. Kemudian wa iza ja'uka hayyuka bimalam. Okey, itu ibtidak apa wahai Ibrahim? Ibtidak Kafi. Ibtidak kafi. Okey, sebab dia cerita baru cuma dia ada sangkut paut dengan ayat sebelum dia. Okey, baik. Seterusnya wa yaquluna fi anfusihim. Apakah dia ibtidak di situ Ibrahim? Ibtidak Hasan. Ibtidak Hasan sebab masih lagi ada sangkut paut dengan wa izaja tadi tu. Okey. Bagus. Alhamdulillah, terima kasih Ibrahim. Tahniah, okey. Kamu dapat jawab dengan betul walaupun tak ada kalimah yang merah. Okey, bagus, betul, dia faham. setuju. Okey. Okey, baik. Ayat seterusnya, ayat yang ke-9. Siapakah dia yang nak baca? Angkat tangan. Ayat yang ke-9. Baik, Mumtaz. Mumtaz. Masya-Allah. Okey, Mumtaz. Silakan Mumtaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Sadaqallahul azim. Bagus Mumtaz Baik Mumtaz. Kamu pun saya nak cuba lihat kamu faham ke tak wa maksiatir rasul, kamu ibtidak di situ. Apakah dia ibtidak di situ? Ibtidak Hasan. Bagus. Sebab apa? Masih lagi ataf kepada wal udwan. Okey, bagus. Wa tanajau bir wat taqwa. Wa tanajau bil bir itu apa? Ibtidak apa? Kalimah merah tu. Ibtidak Hasan. Ibtidak Hasan juga bagus. Masih lagi cerita tentang benda yang sama. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Mumtaz. Okey. Baik, seterusnya Hasanti Baik, seterusnya ayat yang ke-10 dan ke-11. Ni kena baca banyak sikitlah. Pahala pun lebih. Betul tak Hakim? Betul, pahala lebih Ustaz Pahala lebih. Okey, baik. Siapakah dia yang nak baca? Bagus, Anwar. Okey, Anwar, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Lancar bacaannya Ustaz. Ya, bagus. Alhamdulillah. Dah hafal, memang lancar. Betul. Okey. Baik, Anwar. Baik. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Walaysa itu ibtidak apa? Ibtidak Hasan. Bagus, alhamdulillah. Ya ayyuhallazi. Ibtidak apa? Ibtidak Tam. Ibtidak tam. Sebab apa? Sebab dia cerita tentang cerita baru. Wahai orang-orang beriman. Baik. Wa iza qilan syuzu.
Ibtidak kafi. Ibtidak kafi. Dia cerita baru cuma dia ada kait dengan ya ayyuhallazi tadi tu Okey, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak murid semua. Sanggup luangkan masa dengan Ustaz. Alhamdulillah. Terbaik kamu. So, doakan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Mumtaz pun ada. Lagilah mumtaz. Oh, betul. Baik, jadi tahniah kepada murid-murid kita. Bacaannya pun betul dan pun berkenaan dengan ilmu-ilmu ibtidak ini. Baik, Ustaz. Kita pun sudah berada di penghujung segmen. Apakah rumusan yang terakhir? Okey. Saya kalau boleh, saya nak murid yang rumuskan supaya nak tahu diorang ni faham ke tidak. Baik, siapa yang nak rumuskan? Saya minta Ibrahim, boleh ke Ibrahim? Okey, sebagai wakil, silakan. Ibrahim, silakan. Baiklah, apa yang saya faham tentang ibtidak ini adalah ibtidak ini terbahagi kepada dua, iaitu ibtidak hasan dan juga ibtidak qabih. Manakala ibtidak hasan ni hukumnya adalah yajuz, iaitu harus. Dan ibtidak qabih hukumnya adalah la yajuz, tetapi hukumnya tidak sampai ke haram. Okey. Kemudian ibtidak hasan terbahagi kepada tiga pula, iaitu ibtidak tam, ibtidak kafi dan juga ibtidak hasan. Baik, terima kasih Ibrahim atas rumusan yang padat. Dan bagaimana Ustaz menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada si pentah dan juga bahagian-bahagian terlibat. Saya dapat merumuskan secara rumusan, maknanya pelajar-pelajar sudah pun faham berkenaan dengan ibtidak, dan juga murid-murid di rumah nanti insya-Allah cuba ulang balik apa yang kita belajar supaya dapat praktikkan dalam bacaan tilawah, khususnya murid-murid yang menghafaz Al-Quran. Sebab murid-murid yang menghafaz Al-Quran ni dia bawa imej Al-Quran. Betul. Dia kena baca betul. Dia tidak boleh baca seperti orang awam yang baru nak belajar, sebab dia imej Al-Quran. Jadi nak tak nak dia kena faham apa yang dia baca, supaya bacaan yang dibaca itu secara tidak langsung tadabbur dapat dan faham secara langsung dan boleh menghayati apakah bacaan yang dibaca. Okey, baik. Tahniah kepada murid-murid kita. Dan di manakah murid kita, Ustaz, boleh dapatkan latihan dan bahan rujukan? Bahan-bahan rujukan boleh dapatkan di Pelantar D5 KPM. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kita, Ustaz Muhtashid Muhammad Ngadil yang sudi bersama dengan kita, juga kepada murid-murid dalam talian dan menonton dari rumah. Akhir kata, saya Luqman Hakim mohon izin undur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.